Baiklah, sama-sama kita mulakan perjumpaan kita pada pagi ini dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, pada pagi ini, di saat kita sedang menerima nikmat Allah ini, kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Dia, kerana dengan keizinan Dia lah pada pagi ini kita dapat melaksanakan apa yang kita rancang. Dan Alhamdulillah, seperti mana yang kita rancang pada malam tadi untuk kita hadir sama-sama pada perhimpunan kita pada pagi ini, maka perancangan kita itu diizinkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Maka sedarlah kita bahawa pada setiap kali apa yang kita rancang untuk kita buat, dan apabila Allah izinkan, maka sebenarnya kita sedang menerima salah satu daripada nikmat Dia yang banyak itu. Maka tidak ada ucapan lain yang lebih utama untuk kita ucapkan melainkan hanyalah ucapan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi mempertemukan kami dalam majlis ilmu ini. Sama-sama kita doakan supaya Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak, kebaikan dan kebajikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat selepas kita melakukan yang terbaik untuk Allah. Kita sambung lagi pada pagi ini untuk kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah, bermula pada ayat 65 surah Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum Huda. Ayat 65 dari surah Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum Huda. Jumpa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum Huda. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة قال
إني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
والذين معه برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Sadaqallahu azim. 65 hingga 72 dari surah Al-A'raf. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, lebih banyak daripada huruf-huruf yang kita baca pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita semak sedikit sebanyak tentang hukum tajwid yang kita baca dalam ayat-ayat ini. Dalam ayat 65, wa ila 'adin akhahum huda. Kita waqaf pada kalimah huda. Di situ ada satu tanda waqaf, qaf lam ya. Qaf lam ya. Ada yang kata qala, ada yang kata qili. Tak apalah. Tapi yang penting apa maksudnya? Waqaf pada tempat yang bertanda qaf lam ya ini bermaksud berhenti ataupun waqaf di situ lebih utama. Membaca sambung boleh, tak ada masalah kalau nak sambung. Tapi berhenti dengan menyambungkan bacaan, berhenti lebih utama. Lawan dia ialah sad lam ya. Sad lam ya tu maksudnya menyambung bacaan di situ lebih utama, dan berhenti pun boleh. Itu maksud dia. Baik, satu tempat yang kita kena berikan sikit perhatian pada ayat 68. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum. Kalimah ana. Ana tu walaupun dia ada alif, tapi di atas huruf alif itu ada satu simbol yang kita panggil bulat tu kan, bulat penuh tu. Bermaksud alif itu kita tak baca apabila kita mewasalkan, menyambungkan bacaan. Tetapi seandainya kita waqaf pada kalimah itu, maka alif itu dibaca. Kita baca tadi, wa ana lakum nasihun amin. Begitu. Tapi kalau kita waqaf, uballighukum risalati rabbi wa ana, dia ada balik. Alif tu ada balik. Maknanya ana tu dibaca panjang 2 harakat. Tapi kalau sambung tak ada. Wa ana lakum. Salah kalau kita baca wa ana lakum. Begitu. Tapi tak, siapa nak berhenti dekat ana tu kan? Tak elok berhenti di situ, memang tak elok. Tak elok dari sudut bacaan, tak elok dari sudut makna dia. Kalau nak berhenti juga, nafas tak cukup, berhenti pada Rabbi, bukan pada wa'ana. Uballighukum risalati Rabbi. Lepas tu terus sambung, wa ana lakum nasihun amin. Tak boleh berhenti pada wa ana. Tak boleh rancang lah, maksudnya nak berhenti di situ. Macam mana kalau baca-baca di situ tiba-tiba terberhenti? Bukan kita rancang pun, terberhenti. Terberhenti itu maksudnya maksudnya apa? Sebab nafas habis ke? Sampai itu nafas habis. Cadang ingat kot boleh habis, tak habis juga. Habis nafas dulu, ayat tak habis, maka terpaksa berhenti. Bila terpaksa berhenti tak apalah. Wa ana, janganlah ambil Rabbi wa ana, tak boleh lah. Sebab Rabbi itu dah masuk lain ayat sebelum. Ambil pada wa ana saja.
wa ana lakum nasihun amin. Baik. Ada beza kalau panjang. Beza panjang pendek. Dari sudut makna dia tak adalah perubahan makna, cuma salah dari sudut bacaan saja. Baik, kemudian pada ayat 69 kita ada satu kalimah wa zadakum fil khalqi bastah. Di situ ejaan kalimah bastah tu basat, ta dan ta marbutah. Tapi di atas huruf sad ada sin. Kita nak baca sad ke sin? Jawab dia, kita baca apa yang di atas. Yang di atas dia ialah sin, maka kita baca sin. Kalimah bastah ayat 69. Ayat 69. وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Kalimah tu bastah. Ya. Jangan baca sad, walaupun membaca sad itu lebih mudah pada mulut kita. Ya. Berbeza kita baca bastah dengan bastah. Mulut kita selesa baca sad. Sebab selepas huruf sad pergi kepada ta. Dua-duanya huruf tebal. Dua-duanya huruf tebal. Jadi bila sad nak pergi ta tu lidah kita mudah, bastah, mudah. Tak payah nak transfer lidah tu. Kenapa tak cakap sin terus? Ya? Kenapa dia tak tambah sin tu? Kenapa tak letak sin terus? Kalau dah kena baca sin. Ya. Jadi dalam Al-Quran kita yang kita sebut sebagai Resam Usmani ini, penulisan Al-Quran Resam Usmani, dia meraihkan berbagai-bagai qiraat yang lain. Imam-imam qiraat yang lain dia membaca macam lain. Ada yang baca dengan sad. Imam kita membaca dengan sin. Imam dan rawi kita membaca dengan sin. Ada yang baca dengan sad, maka dia tulis dua-dua. Begitu juga pada kalimah Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah. Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki, panjang, kan? Tapi ada imam lain yang membaca Maliki Yaumiddin, ma tu pendek. Maka dari sudut penulisannya dia meraihkan kedua-dua. Sebab itu kalimah Maliki tu dieja dia mim lam kaf. Alif tak ada, cuma dia letakkan alif kecil. Jadi bagi yang membaca Maliki boleh baca, bagi yang baca dengan Maliki Yaumiddin pun boleh baca. So dia meraihkan berbagai-bagai bentuk bacaan, qiraatnya. Jadi kita baca dengan sin di sini. Ada beberapa tempat yang keadaan begini dalam surah-surah lain. Ada setengahnya sin di bawah. Dia je macam ni juga, sad juga, tapi sinnya dia letak di bawah. Maka pada waktu tu kita nak baca apa pula? Formula kita ialah kita baca apa yang di atas. Di atas. Apabila sin berada di bawah, maksudnya kita baca sad lah, sebab sad yang di atas. Di sini sin yang di atas, maka kita ambil sin. Ya, gitu. Bukanlah maksudnya kena baca dua kali. Bacaan kali pertama dengan sin, ulang balik. Bacaan kali kedua dengan sad. Tak. Ya, satu kali bacaan saja. Baik, rasa saya itu saja mungkin yang kita boleh bincang dari sudut tajwidnya. Dan kita pergi pula kepada terjemahan ayat. Ayat 65, wa ila adin, dan ila adin, kepada kaum Ad, akhahum huda, kami utuskan saudara mereka Hud.
Huda itu maksudnya Nabi Hud. Qala, Nabi Hud berkata, berseru, ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tiada Tuhan bagi kamu selain dia, afala tattaqun, mengapa kamu tidak mahu bertakwa. Qala al-malak, sekali lagi kita jumpa perkataan malak. Jangan baca al-mala'u, tak panjang. Qala al-mala'u, bukannya qala al-mala'u. Qala al-malak, berkatalah pemimpin-pemimpin. Al-malak artinya pemimpin. Alladzina kafaru, yang kafir. Min qaumihi, dari kaumnya. Inna lanaraka fi safa'ah, sebenarnya kami memandang engkau berada dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sebenarnya kami menganggap engkau orang yang berdusta, berbohong. Qala, jawab Nabi Hud, ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safahah, tiada padaku sebarang kebodohan pun, walakinni, tetapi aku, rasulun, adalah seorang utusan, min rabbil alamin, daripada Allah yang memelihara semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, aku ditugaskan menyampaikan risalati rabbi, risalah-risalah, perutusan-perutusan ya. Ini ialah kalimah plural kepada risalatun. Risalat artinya banyak. Utusan-utusan Rabbi, Tuhanku. Wa ana lakum, dan aku kepada kamu, nasihun amin, seorang penasihat yang jujur. Maksudnya aku adalah seorang penasihat yang jujur kepada kamu. Tapi dari sudut ayat, kalimah yang ada dalam ayat yang kita baca, kalau diterjemahkannya, wa ana, dan aku, lakum, kepada kamu, nasihun amin, penasihat yang jujur. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita yang lebih biasa kita guna, dan aku adalah penasihat yang jujur kepada kamu. Gitu. Aw ajibtum, apakah kamu merasa heran? An ja'akum, kerana datangnya kepada kamu, zikrum min rabbikum, peringatan dari Tuhan kamu, ala rajulim minkum, melalui seorang lelaki dari kalangan kamu, liyunzirakum, untuk memberi amaran kepada kamu. Wadhkuru, ingatlah kamu, idh ja'alakum khulafa, sewaktu Allah menjadikan kamu selaku khalifah-khalifahnya, min ba'di qaumi Nuh, selepas kaum Nuh, wazadakum, dan menambahkan kepada kamu, fil khalqi bastah, kejaguran tubuh badan kamu. Diterjemah kejaguran. Dekat Quran tuan-tuan dia tulis apa? Kekuatan. Perawakan pun ada. Bukan jago, sasa, tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat. Jaguh belum tentu lagi. Jaguh tu menang kan. Tubuh yang kuat maksud dia. Kejaguran saya punya. Ini bahasa Indon kot. Maksudnya tak tahulah ada Indon tak? Nak tanya je, nak mengesahkan kalau siapa-siapa Indon. Kat Indon ada. Baik. Dan menambahkan kepada kamu, memberi kelebihan kepada kamu dengan tubuh yang kuat. Fil khalqi bastah, menambahkan kekuatan ke tubuh yang kuat. Fadhkuru, oleh itu ingatlah, kenanglah ala Allah, ni'mat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ala artinya nikmat.
Dalam satu surah diulang banyak kali kalimah ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang baca 2 3 ayat ditanya lagi. 30 kali. Ya, fabi ayyi ala. Nikmat Tuhan nikmat Tuhan yang bagi dekat kamu, nikmat mana yang kamu nak tolak, nak dustakan? Yang kamu nak nafikan? Nikmat yang mana kamu nak nafikan? Yang kamu terima daripada Allah. Kamu nak nafikan yang mana? Semua nikmat tu daripada Allah. Tak dapat kita nak nafikan. Qalu, mereka berkata, ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah kamu datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah saja? Wahdah. Maksudnya satu, menyembah Allah saja. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan meninggalkan sembahan-sembahan yang biasa disembah oleh datuk nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna. Oleh itu bawalah azab yang kau ancam kami itu. In kunta minas sadiqin, jika engkau dari orang-orang yang benar. Qala, jawab Nabi Hud, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Azab ini pasti akan menimpa kamu. Ini pasti akan menimpa kamu. Atujadilunani, apakah kamu mahu berdebat dengan kami? Fi asma'in, tentang nama-nama berhala. Sammaitumuha, yang telah dinamakan oleh kamu. Wa aba'ukum, dan datuk nenek moyang kamu itu. Ma nazzalallahu biha min sultan, sedangkan Allah tidak pernah menurunkan sebarang hujah mengenainya. Fantaziru, oleh itu tunggulah kamu azab. Inni ma'akum minal muntazirin, dan aku juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama kamu. Fa'anjainahu, kemudian kami selamatkan Hud, walladzina ma'ahu, serta orang-orang yang ada bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa qata'na, dan kami telah menghapuskan seluruh mereka. Wa qata'na, dan kami telah menghapuskan dabiral ladzina kadzabu bi ayatina, seluruh mereka yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan mereka sama sekali tidak pernah termasuk dalam golongan yang beriman. Baik, itu terjemahan ayat 65 hingga 72 dari surah Al-A'raf. Pagi ni kita sambung lagi cerita. Dah 2 minggu kita sambung berkaitan dengan cerita saja. Cerita sejarah umat-umat terdahulu. Kalau kau minggu sudah cerita Nabi Nuh bersama dengan kaum dia. Kesimpulan daripada surah Nabi Nuh tu apa dia? Yang menentang dia semua jahanam. Semua Allah musnahkan. Habis lipatan sejarah Nabi Nuh, Allah bawa balik cerita Nabi Hud. Pun kita dah tahu dah sebenarnya. Ni bukan kali pertama kita jumpa kisah Nabi Hud ni. Dah banyak kali. Dalam surah-surah lain pun disebut juga. Cuma diulang. Nabi Adam pun cerita dia bukan hanya dalam Baqarah, diulang. Semua cerita Nabi tu kebanyakannya bukan hanya satu tempat saja dicerita, tapi diceritakan di banyak tempat, di banyak surah. Untuk apa tu? Kenapa diulang? Sebut sekali sudahlah. Kan sebut sekali sudahlah, nak ulang-ulang buat apa? Ulang tu sebab apa? Sebab penting. Bukan penting sangat-sangat. Sebab tu diulang di sana, diulang di sini. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kami telah utuskan kepada kaum 'Ad saudara mereka sendiri, iaitu Hud. Nak cerita Nabi ni Allah lantik dari kalangan orang yang sejenis, sekaum, sepuak daripada kalangan mereka sendiri. Allah tak lantik seorang Nabi daripada jenis lain untuk nak pergi dakwah kepada
satu-satu kaum. Allah lantik daripada kalangan mereka sendiri, supaya dengan harapan mereka mengenali manusia itu daripada bangsa mereka, kaum mereka, dengan harapan mereka mudah nak terima lah. Sebab kaum dia, macam kita ni orang Melayu yang datang, contohnya yang datang bagi tahu kepada kita tentang satu-satu berita ialah orang kita sendiri, orang Melayu sendiri, dengan harapan kita mudah terima. Tapi kalau yang datang kat kita tu bukan orang Melayu kita, contohnya orang hak jenis tak, kita pun tak tahu kan, dengan mata dia merah ke contohnya, kulit dia hitam, rambut dia kerinting, tiba-tiba datang kat kita bagi tahu kat kita satu-satu benda, kita nak percaya ke tak ni dia ni? Tak pernah aku kenal dia ni. Ni entah mana orang ni. Tak kat Malaysia tak ada spesies macam ni. Ni mana datang ni? Jadi maknanya kita dah ada satu gap. Kita dah ada satu gap untuk nak terima dia pun dah satu gap, nak terima apa yang dia kata dah lagi satu dah. Jadi Allah kata apa? Wa ila 'adin akhahum huda, kami utuskan kepada kaum Ad saudara mereka sendiri, iaitu Hud. Maksudnya mereka kenal Hud ni siapa? Hud ni adalah dari kalangan mereka sendiri. Sama juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menyampaikan seruan dakwah Allah kepada kaum Arab Quraisy, ya? Maka yang dilantik sebagai nabi untuk sampaikan risalah Allah kepada mereka ialah nabi sendiri daripada Arab dan Quraisy. Tak ambil daripada yang lain, Arab Quraisy sendiri. Begitulah bagaimana Allah cuba nak memberi kepada kita tentang ajaran-ajarannya, maka disampaikan oleh orang yang kita kenal sendiri. Walaupun ada setengah tu minta, takkanlah nak sampaikan ajaran Allah tu orang macam kamu. Mestilah kalau nak sampaikan wahyu Allah, ajaran Allah ni, mesti tak macam kamu punya, yang tak makan dekat pasar, yang tak berjalan-jalan ke atas bumi. Ni kau ni macam kami je, pergi pasar, makan macam kami, tiba-tiba kamu datang kata kamu bawa ajaran Tuhan. Not acceptable. Okay. Habis nak orang macam mana? Oh, dia mesti jenis macam malaikat tu dia nak. Jenis tiba-tiba terbang datang. Jenis tak makan, jenis maknanya bukan macam manusia. Oh, dia nak macam tu. Dia nak macam tu. Ada juga orang jenis macam tu. Baik, disebut di sini bahawa Nabi Hud itu adalah dari kalangan mereka sendiri, kaum Ad. Kemudian